Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Ini satu lagi pendedahan paling menarik berkaitan dengan kemelut dalaman konflik dalaman dalam Perikatan Nasional. Rupa-rupanya tanpa diketahui ramai, cobaan PAS main kayu tiga. Dua-dua bercakaran di Perak. Wow, ini memang tajuk yang luar biasa. Dipetik daripada Harapan Daily. Pertembungan dalaman bersatu, cobaan PAS main kayu tiga, dua-dua bercakaran di Perak. Setiausaha Amanah Perak Salman Saleh mendedahkan, pertembungan dalaman bersatu Perak, cobaan PAS bermain kayu tiga, dan percakaran antara dua parti utama Perikatan Nasional PN dalam kempen pilihan raya air kecil, air kuning, kini mula diperkatakan. Pertembungan dalaman yang dimaksudkan melibatkan Naib Presiden Bersatu Datuk Seri Ahmad Faizal Azumu yang lebih dikenali sebagai Peja dan Adun Sungai Manik Zainul Fadzi. Faizal Azumu juga pengerusi Perikatan Nasional Perak. Pergaduhan antara Datuk Seri Faizal Azumu dan Adun Sungai Manik Zainul Fadzi bukan lagi rahsia. Zainul melepaskan jawatan sebagai Setiausaha Bersatu Perak selepas berlaku perbalahan dengan Faizal, dan semalam secara terbuka melalui satu hantaran di Facebook menempelak seorang Mr. P yang secara umum difahami ditujukan kepada Faizal sendiri. Mungkin huruf P itu merujuk kepada Mr. Peja. Dalam hantaran tersebut, Zainul menyuarakan kekecewaan terhadap sikap tamak dan perebutan kuasa dalam partinya sendiri. Lebih memburukkan keadaan, hari ini Perikatan Nasional Perak (PN Perak) menghantar surat rasmi kepada Speaker Dewan Undangan Negeri DUN untuk menukar tempat duduk Zainul dalam Dewan. Ini bukan lagi kabar angin. Ia pengesahan rasmi bahawa krisis dalaman bersatu sedang berlaku secara terbuka dan memalukan. Salman turut mendedahkan pergolakan di dalam PAS dan cubaan PAS untuk bermain kayu tiga ekoran kedudukan bersatu yang lemah. PAS juga bergolak dan tidak ada hala tuju di peringkat kepimpinan negeri. Razman Zakaria ketiga ini sedang digantung jawatan Pesuruhjaya PAS Perak kerana tindak taduk dan kenyataan fitnah yang mencetuskan ketegangan. Keputusan ini memeningkan ahli dan penyokong dan mencerminkan betapa PAS Perak kini dalam krisis keyakinan dan kepimpinan. Jelas sekali kedua-dua parti utama dalam PN Perak, Bersatu dan PAS sedang bermasalah, bercakaran dan hilang arah. Dalam keadaan gabungan sendiri tidak stabil, bagaimana mereka mahu tampil ke hadapan untuk kononnya membawa kestabilan kepada rakyat air kuning? Lebih mengejutkan, dalam saat Bersatu runtuh, PAS pula ambil pendekatan lunak terhadap UMNO. Tidak ada serangan yang jelas, sebaliknya peluru dihala kepada DAP dan Amanah. Penganalisis politik juga mula menyebut PAS sedang berkira-kira. Jika perlu berpatah balik, mereka sedia buat apa saja. Inilah politik main kayu tiga. Bila kawan goyah, musuh lama pun mula dirayu. Prinsip tidak penting, yang penting kuasa. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda. Salam sejahtera, terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Adakah rombakan kabinet akan berlangsung, akan diadakan dalam masa terdekat ini? Ada yang bertanya, adakah minggu depan akan berlaku rombakan kabinet? Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, pemilihan dalam Parti Keadilan Rakyat PKR adalah urusan dalaman parti dan tidak ada kaitan dengan urusan pentadbiran kerajaan. Sekaligus menolak spekulasi mengenai kemungkinan berlaku rombakan kabinet. Anwar Ibrahim sahkan keputusan pemilihan PKR tiada rombakan kabinet. Ini isu pimpinan parti. Ia berjalan dengan baik.
Kalau ada masalah atau kekeliruan, ia boleh dibangkitkan dalam pemilihan parti. Pilihan parti berjalan dengan baik. Mesyuarat khas pun akan diadakan Rabu ini, tapi ini persoalan parti. Tak timbul soal kerajaan negeri atau kerajaan persekutuan. Semuanya berjalan seperti biasa dan baik, katanya. Beliau yang juga Presiden PKR berkata segala pertimbangan mengenai kedudukan dalam kabinet dibuat berdasarkan prestasi setiap anggota pentadbiran dan bukannya berasaskan percaturan politik. Saya lihat dari segi prestasi masing-masing dan bukan dari segi percaturan politik, katanya yang juga Menteri Keuangan kepada pemerintah selepas menghadiri Majlis Sambutan Hari Raya Aidilfitri warga Kementerian Pendidikan Tinggi KPT di Perkarangan Bangunan KPT di Putrajaya. Turut hadir pada majlis itu adalah Menteri KPT Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir serta timbalannya Datuk Mustafa Sakmud, Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Samsul Azri Abdul Bakar dan Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam Tan Sri Wan Ahmad Dahlan Abdul Aziz. Proses pemilihan PKR yang berakhir semalam menyaksikan beberapa anggota pentadbiran seperti Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam Nazmi Nik Ahmad yang juga Naib Presiden PKR gagal mempertahankan jawatannya sebagai Ketua Cabang Setiawangsa. Beliau yang meraih 563 undi tewas kepada pengarah serta pelakon Datuk Avlin Sauki yang memperoleh 631 undi. Selain itu, Timbalan Menteri Belia dan Sukan Adam Adli Abdul Halim turut gagal dalam cubaan merebut jawatan Timbalan Ketua Cabang Hang Tuah Jaya apabila hanya memperoleh 791 undi berbanding pencabarnya Zamzizul Nordin yang meraih 1,905 undi. Semalam, Timbalan Menteri Peralihan Tenaga dan Transformasi Air Akmal Nasrullah Muhammad Nasir turut gagal mempertahankan jawatannya sebagai Ketua Cabang PKR Johor Bahru selepas tewas kepada Muhammad Taufik Ismail. Ahli Parlimen Johor Bahru yang juga pengarah strategik PKR itu hanya memperoleh 587 undi berbanding 709 undi diraih Muhammad Taufik yang juga Ketua Angkatan Muda Keadilan AMK Johor. Saudara-saudara sekalian, kita sangatlah bersetuju dengan keputusan diumumkan oleh Anwar Ibrahim ini, yaitu tiada rombakan kabinet walaupun pemilihan PKR menunjukkan pelbagai drama yang mengejutkan. Ini untuk memastikan kestabilan politik pentadbiran negara berjalan lancar tanpa ada apa-apa gangguan. Sekian untuk kali ini, jangan lupa tinggalkan komen Anda.